Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan hak-hak Al-Quran. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana bulan Rejab disebutkan oleh alim ulama, bulan Rejab adalah bulan istighfar. Perbanyakkanlah istighfar dan taubat pada bulan tersebut. Bulan Syaban adalah bulan salawat. Perbanyakkanlah salawat pada bulan tersebut kerana pada bulan itu diturunkan perintah salawat. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jibril alaihissalam akan datang berjumpa dengan Rasulullah dan akan bertadarus baginda bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam pada bulan Ramadan. Jadi di antara hak-hak Al-Quran yang patut kita penuhi, yang patut kita sempurnakan, antaranya yang pertama adalah membacanya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, walamun harfun, lam adalah satu huruf, wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf. Jadi membaca alif lam mim, satu orang itu akan mendapat sekurang-kurangnya 30 pahala, 30 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam solat, setiap huruf yang dibaca akan digandakan pahalanya oleh Allah sehingga 100 kali ganda. Kalau dia mengerjakan dalam solat dalam keadaan duduk, solat sunnah dalam keadaan duduk, setiap huruf Al-Quran yang dibacanya, bukan setiap kalimah, bukan setiap ayat, bahkan setiap huruf yang dibaca Allah gandakan sehingga 50 kali ganda. Tapi bila dibaca di luar solat, sekurang-kurangnya Allah akan bagi pada setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan. Di antara hak Al-Quran, Quran kalamullah yang agung. Maka hendaklah kita mudawamah, senantiasa membacanya. Kerana di antara syafaat yang terbesar yang akan mensyafaati satu orang, bermula daripada satu orang itu dimasukkan ke liang lahat adalah syafaat daripada Al-Quran. Al-Quran akan mensyafaati pembacanya dan malaikat akan datang akan bertanya kepada penghuni kubur. Maka malaikat itu cuba memisahkan Al-Quran daripada penghuni kubur tersebut. Lalu apa kata Al-Quran? Jangan pisahkan aku dengan sahabat aku kerana dia telah membaca aku ketika di dunia. Jadi sama-samalah kita usaha untuk membaca Al-Quran sekurang-kurangnya. Kata Imam Abu Hanifah, hak bagi Al-Quran sekurang-kurangnya hendaklah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Cuba kita muhasabah dalam satu hari kita, berapa banyak muka surat yang kita baca daripada kalamullah. Berapa lama masa yang kita gunakan untuk memegang dan membaca mushaf, membaca kalamullah yang agung. Dan berapa lama masa yang kita gunakan untuk menghadap handphone dan sebagainya. Sama-samalah kita muhasabah. Itu hak Al-Quran yang pertama. Kemudian hak Al-Quran yang kedua, hendaklah di samping kita membacanya, hendaklah kita membaca dengan tajwid. Disebutkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Jadi hendaklah kita membaca setiap huruf, mengeluarkan setiap huruf daripada makhraj tempat keluarnya yang betul. Sebutan ha umpamanya, janganlah disebut seperti sebutan ha dan ha disamakan sebutannya. Kerana setiap huruf itu dia ada tempat keluarnya masing-masing, ada sifatnya. Jadi Al-Quran ini kita perlu belajar daripada guru, musyafahah, sehingga bacaan kita ini menjadi bacaan yang baik, bacaan yang baik. Kemudian seterusnya yang ketiga, di antara hak-hak Al-Quran adalah mempelajari isi kandungannya. Selain daripada kita membaca, kita cuba fikir, hari ini kita sembahyang dah berapa puluh tahun kita sembahyang. Satu hari kita sembahyang 17 kali paling kurang kita akan baca Fatihah. Namun apakah kita ketika kita membaca Fatihah, ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya, kita memahami isi kandungannya? Jadi hendak oleh kerana itu sekurang-kurangnya pada bacaan yang selalu kita baca, seumpama surah Fatihah, ayat-ayat lazim, surah-surah pendek yang kita selalu bawa dalam sembahyang, paling tidak fahamilah isi kandungannya. Belajarlah daripada guru-guru tentang isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir, membaca dengan tajwid, mempelajari isi kandungan dan memahami kandungannya. Dan yang terakhir, menyampaikan Al-Quran kepada
orang lain. Sekurang-kurangnya kita sebagai ibu dan ayah, hendaklah kita memastikan anak-anak kita orang yang pandai membaca Al-Quran. Hari ini kalau anak kita tak pandai matematik, kita akan hantar anak kita tuition matematik. Hari ini anak kita tak pandai BI, kita akan risau dan kita akan cari guru untuk ajar anak kita supaya dia pandai BI. Tapi tak ramai ibu ayah yang hantar anak dia bila anak dia tak pandai agama, kurang faham dalam agama. Sebab itu kita sama-sama muhasabah. Sekurang-kurangnya anak dan keluarga kita ini orang yang celik Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala terima kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran sebagai pensyafaat bagi kita nanti pada hari kiamat setelah kita tiada di dunia ini. Itu saja perkongsian buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.